Licin. Saya duduk di sini. Wah, sangat gembira ya sebab Licin sudi datang untuk sesi kedua kita. Jadi sebelum tu cikgu nak minta izin untuk mendapatkan rakaman, boleh tak? Boleh. Yang ini untuk tujuan pelajar sahaja cikgu dan cikgu punya penyelia dia akan tengok saja. Okey. Orang lain tidak akan tengok. Okey, faham. Okey. Jadi bolehkah cikgu nak ulangkan apa yang kita dapatkan dalam sesi kedua, sesi pertama yang selepas tu? Okey. Jadi cikgu baru kenal Licin lah. Cikgu tahu Licin dia suka melukis dan suka menjalankan aktiviti dengan family kan. Suka pergi ke shopping tapi tak selalu tak beli pun. Dan cikgu dan Licin juga suka macam pergi melancong tapi tak pernah pergi Pahang lagi kan. Untuk Cameron Highland. Wah, semua cikgu sudah ingat Yelah, cikgu masih ingat apa kegemaran Licin ni. Jadi sebelum tu cikgu belum lagi tahu pasal Licin dengan secara mendalam. Jadi sebab cikgu rasa kalau terus masuk kepada topik macam Licin tak selesa, macam tak ragu-ragu macam tu. Jadi cikgu hari ni rasa Licin sedia untuk bincang dengan cikgu tak isu yang sebenarnya. Boleh, sudah bersedia. Jadi sebelum tu cikgu masukkan dengan peraturan-peraturan dululah sebab dalam sesi ni mesti ada peraturan dia. Jadi yang selepas tu saya juga ada menerangkan. Yang saya punya peranan ialah Saya peranan ialah mendengar kaunselor. Ya, peranan saya sebagai kaunselor dan peranan Licin sebagai Klien. ya, Licin sebagai klien. Jadi saya sebagai kaunselor, saya akan mendengar secara aktif dan membantu Licin untuk menyelesaikan masalah Licin lah. Jadi untuk peranan Licin ialah Untuk berkongsi segala cerita. Berkongsi segala cerita yang Licin nak menyelesaikan lah. Jadi kita berusaha untuk mencapai matlamat kita lah. Okey. Dan dalam sesi ni sekurang ambil berapa masa ya? Lebih ingat tak? 30 minit kot. Ya, Licin memang pandai ya, masih ingat 30 hingga 40 minit saja dan ini bergantung kepada sesi lah. Jadi kalau sesi ini kita sudah menyelesaikan masalah, kita tak akan terus dengan sesi lah. Kita akan stop sampai sesi ini. Kalau bergantung dengan isu lebih masih banyak, jadi kita bawa kepada sesi kedua lah, ketiga macam tu. Jadi yang paling penting ialah Licin tak payah risau kan. Saya cakap sesi ni macam santai-santai saja. Jadi Licin boleh relax sebab saya sebagai kaunselor berpegang kepada etika kerahsiaan. Kerahsiaan ni ialah saya tidak akan memberitahu orang lain tentang perkara Licin lah. Jadi Licin pun tak boleh, jangan bagi tahu orang lain lah untuk kita bersama-sama untuk jalankan kerahsiaan ini. Jadi sekiranya perkara Licin ni memudaratkan orang lain, ataupun cikgu ataupun orang lain lah, dan Licin sendiri ke, dan cikgu terpaksa untuk membataskan etika kerahsiaan ini dan melaporkan kepada pihak atasan lah. Jadi ini dengan pengetahuan Licin. Boleh, faham. Jadi selepas cikgu sudah terangkan peraturan-peraturan ini, cikgu boleh mulakan dengan sesi tak? Boleh. Dan Licin sudah faham kan peraturan ini, okey? Okey, then kita mulakan dengan sesi. Jadi sebelum tu, yang hari sesi sebelum tu saya pernah dengar Licin cakap macam ada sedikit isu dengan akademik kan, masalah akademik. Ya. Tapi cikgu tak tahu lebih dalam. Jadi hari ni Licin boleh terangkan lebih sikit. Boleh juga. Sebenarnya sebelum tu saya dalam keputusan akademik tu sangat sederhana lah, kira okey lah bagi saya. Tapi saya sudah gagal dalam subjek matematik dalam peperiksaan ini. So saya berasa sangat stres lah dan saya rasa saya seorang yang tidak berguna lah dan sangat bodoh lah dalam kehidupan saya.
nampak Li-Ching you rasa you sekarang masang gagal dalam matematik dan rasa sangat tak berguna dan bodoh. Ini pemikiran Li-Ching kan? Ya. Jadi saya yang ini apa perasaan Li-Ching selepas terfikir dalam gagal dalam matematik? Perasaan bagi saya sangat kecewa lah terhadap diri sendiri, dan saya rasa saya seorang yang sangat bodoh lah sebab saya tak boleh jawab soalan peperiksaan, dan sangat kecewa lah terhadap diri sendiri, juga sedih sudah. Li-Ching rasa sedih dan kecewa lah terhadap peperiksaan ini. Peperiksaan matematik saja ke? Jadi yang subjek lain Li-Ching pun boleh dapat keputusan yang okey lah. Ya, saya kira okey lah, akan lulus. Okey. Jadi berdasarkan isu Li-Ching, cikgu nak terangkan sedikit lah. Jadi lihat papan mini lah. Jadi A, B dan C, D, E. Jadi A ini ialah peristiwa. Jadi saya nampak Li-Ching punya peristiwa ialah gagal dalam matematik. Jadi kita terus kepada C. C iaitu consequences, iaitu kesan. Jadi saya nampak Li-Ching dari segi emosi tu rasa kecewa kan. Jadi pada sebelum tu cikgu nak cakap B. B tu ialah yang mempengaruhi menjadi untuk C. Jadi ada konsekuensi macam tu. Jadi saya nampak Li-Ching dari segi pemikiran, Li-Ching rasa Li-Ching sendiri ni tak berguna dan macam bodoh sebab kegagalan dalam subjek ini saja. Jadi cikgu boleh tak tanya dalam kegagalan matematik ini pada peperiksaan ini sahaja ataupun sebelum tu Li-Ching pun gagal dalam matematik? Kali ini saja sebelum lulus sudah. Faham? Jadi saya nak tahu kenapa Li-Ching rasa you sendiri seorang yang bodoh dan tak berguna? Sebab saya rasa lah, kalau gagal dalam subjek matematik, saya seorang tidak akan berjaya dalam kehidupan. Dan juga seketika cikgu ada bagi maka dalam bagi kertas peperiksaan saya tu ada tulis gagal yang sangat besar dan merah. Dan kawan saya ada nampak lah dia seorang yang pandai dan dia ada A kelas tu. So dia cakap saya seorang yang sangat bodoh lah sebab saya gagal. Saya faham. Jadi Li-Ching rasa disebabkan oleh orang lain cakap Li-Ching bodoh, Li-Ching tak anggap sendiri bodoh lah. Ya. Dan Li-Ching rasa tidak sudah gagal dalam kehidupan dah. Ya. Jadi dalam pemikiran ini apa yang Li-Ching buat selepas macam dapatkan apabila Li-Ching sudah fikir you sudah gagal, apa pemikiran Li-Ching ataupun tingkah laku macam tu? Kalau bagi pemikiran saya rasa saya seorang yang tidak berguna lah dan sangat bodoh lah. Kalau bagi tingkah laku tu saya rasa saya hilang motivasi lah untuk membuat kerja rumah matematik. Dan saya rasa lah enggan tidak belajar untuk subjek matematik lah. Dan saya juga berasa sangat stres sampai tak boleh tidur walaupun saya tak buat kerja rumah. Jadi dalam ini situasi saya nampak B dan C lah. Dalam B ialah belief, kepercayaan. Jadi disebabkan orang lain cakap Li-Ching bodoh, Li-Ching sudah anggap diri sendiri sebagai bodoh dan rasa sendiri tidak berguna
dalam kehidupan macam tak boleh terus hidup tak? Ada tak? Ada. Ada kan? Macam ada gangguan yang lain ke? Macam tak boleh tidur ke ataupun ada lain tak? Tak ada, tapi saya rasa lah cikgu tak berapa suka saya selepas saya gagal dalam matematika. Licin sendiri fikir macam tu lah. Ya. Dan saya nak tanya Licin, cikgu ada buat apa yang menyebabkan Licin fikir macam tu? Dia selalu cakap saya kenapa saya boleh gagal, sebab soalan-soalan tersebut dia sudah mengajar, beliau sudah mengajar. Dan dia rasa kesalahan ini bukan saya yang boleh saya buat. So saya merasa lah dia sudah tidak suka saya sebab saya sudah tidak mencapai harapan dia kan. Dan dia selalu marah saya sebab saya tidak menyampaikan kerja rumah saya. Oh, jadi Licin pun yang ni Licin fikirkan. Dia yang buat guru tu macam cakap Licin kenapa soalan yang senang pun tak boleh buat macam tu. Ya. Okey. Jadi saya tadi ada terangkan A hingga E kan. Jadi sekarang saya masuk kepada dispute. Dispute ni saya nak mencabar Licin lah, sebab saya nampak Licin dia ada pemikiran yang tidak rational macam tu. Jadi saya nak tanya Licin, kalau Licin kan tadi ada cakap kegagalan matematik pertama kali saja kan. Kenapa Licin rasa kegagalan ini macam sudah membuktikan Licin seorang yang bodoh? Kenapa saya rasa macam? Sebab soalan yang senang saya tak boleh jawab lah. Orang lain boleh jawab, hanya saya tak boleh. Bukanlah saya rasa orang lain kalau orang lain gagal saya rasa okey, tapi kalau bagi saya rasa tak okey sebab tak tahu sebab apa. Sebab bodohku, sebab saya sangat bodohku. Licin rasa you tak boleh jawab erti dengan bodoh. Sebab Licin kecewa dalam situasi tu ke? Jadi itu perkara biasa untuk setiap orang ada perasaan kecewa. Tapi satu kegagalan itu erti dengan you tak boleh teruskan dengan hidup you ke? Mungkin takut. Saya kalau gagal masih boleh hidup lah saya. Jadi dalam situasi ini cikgu nak memainkan peranan dengan Licin. Boleh tak? Boleh. Jadi sekarang Licin gagal dalam satu subjek. Dia gagal dalam matematik. Jadi cikgu berperanan sebagai ibu Licin ataupun rakan Licin lah. Jadi saya nak Licin fikir balik, kita ada pertuturan kan. Nak Licin fikir balik apa macam you rasa tak boleh hidup kan. Jangan kita ada komunikasi secara berdua lah. Jadi Licin sekarang berperanan sebagai Licin sendirilah. Jadi cikgu berperanan sebagai guru dan kita ada konversasi dengan cikgu berperanan macam marah Licin bodoh macam tu. Okay? Okay, sekarang Licin boleh mula. Tapi saya nak tanya, lakonan ini macam saya macam mana hadapi atau menyelesaikan perkataan negatif, atau saya macam mana hadapi sebelum ni? Saya nak awak rasa apa perasaan apabila cikgu berperanan sebagai kawan kan. Jadi saya marah you bodoh.
apa perasaan you, dan saya nak tahu selepas tu Licin rasa ini macam tak boleh teruskan dengan hidup tak. Okay? Jadi saya berperan sebagai kawan lah. Licin, kenapa you dapat macam ni? You bukan orang pandai ke? Kenapa tak pandai dalam matematik dan gagal? Kau tahulah, jangan kisah saya lah. Dan perkataan ini macam cakap kepada you rasa apa? Saya berasa sangat sedih lah cikgu. Sebab boleh tak pula saya sebelum ni semua lulus lah, dan semua orang percaya kemampuan saya. Tapi saya kali ini gagal dalam subjek matematik. So saya rasa saya sangat tak berguna lah. Saya pun rasa saya sangat bodoh kenapa boleh gagal. Walaupun cikgu sudah terangkan dalam kelas, sudah mengajar dalam kelas. Hanya beberapa orang gagal sahaja, tetapi termasuk saya. Faham? Jadi sekarang boleh nampak dengan jelas kan Licin ni you nampak sangat kecewa dan sangat melihat perasaan macam apa kata-kata orang lain selalu akan menyentuh hati Licin macam tu. Jadi sekarang cikgu nak awak fikirkan dengan lebih jelas apakah yang memang yang kata-kata dia yang sangat hurt ke. Then Licin rasa macam saya nak tanya Licin dulu lah, kalau selain daripada subjek matematik, apa subjek yang Licin juga pandai ataupun memang bagus dalam itulah? Saya cakap saya pandai ya. Kalau saya pandai adalah bahasa Cina pun, sebab saya selalu dapat pujian daripada cikgu dan tidak pernah rendah daripada 80. Jadi cikgu nampak dalam situasi ini Licin ni juga ada pandai dalam subjek lain kan. Jadi ini termasuk Licin ini bukan orang yang tidak berguna. Licin seorang yang boleh skor dalam subjek yang lain. Tapi Licin sahaja nampak dalam kegagalan dalam matematik dan membesarkan perkara ini dengan magnify perkara ini. Jadi inilah pemikiran yang tidak rasional yang cikgu nampak dari dalam situasi Licin lah. Jadi sekarang cikgu tadi ada memainkan peranan dengan Licin lah. Jadi sekarang cikgu nak awak lebih fokus kepada perasaan awak sendiri. Dan apabila saya cakap percakapan yang sama dengan yang tadi yang sama kan, percakapan yang sama dengan Licin, apa yang Licin akan buat, apa tindakan yang Licin akan buat? Okey, untuk menentang yang kawan yang dan apa pemikiran selepas cikgu nampak Licin yang Licin sudah tahu tindakan pemikiran tidak rasional Licin dah? Sudah. Yaitu saya tidak patut berfikir kegagalan dalam dalam subjek matematik itu adalah bermaksudnya saya akan gagal dalam sepanjang kehidupan. Nampaknya Licin sudah tahu kan pemikiran negatif Licin. Dan juga nampak Licin juga terlalu kisah kepada perasaan ataupun pemikiran orang lain. Licin rasa perkara ini logik ke tak? Tak. Tetapi macam mana nak menahan tu lah. Sekarang cikgu nak awak lebih fokus dalam sebab cikgu nak menyelesaikan yang awak rasa you tidak berguna perkara ni kan.
Jadi cikgu nak awak lebih fokus kepada sini, boleh tak? Jadi cikgu sekarang memainkan peranan dulu lah. Cikgu jadi kawan you dan you jadikan you diri sendiri lah. Jadi saya cakap perkara yang sama. Licin, kenapa you tidak baik dalam gagal dalam matematik? Sebelum tu you pun pandai dalam matematik. Oh, mungkin saya melakukan sedikit kecuaian. Saya akan berusaha lagi lah untuk mendapat keputusan yang lebih baik lagi. Ya, dalam situasi ini, Licin lebih boleh macam tengoklah. Sebab perkara ini memang perkara yang sangat kecil dan biasa. Banyak orang pun ada kegagalan dalam kehidupan, bukan sahaja Licin je. Ada orang juga gagal. Tapi ini tidak sama erti dengan you sudah gagal dalam kehidupan you. Sebab Licin, saya nampak Licin pun ada pandai dalam subjek lain kan, yang bahasa Cina kan. Jadi kenapa pemikiran yang awak yang tidak rasional ni akan membawa efek yang sangat besar sekiranya Licin tidak fokus kepada tidak kenal pemikiran yang tidak rasional tu. Okay. Jadi tadi kita masuk dispute kan, iaitu memang tahu apa tindakan yang tidak rasional tu. Jadi dalam efek ni cikgu nak buat macam selepas kita bincang dalam sini, apa perubahan yang Licin nampak? Perubahan, mungkin saya pemikiran lebih rasional sedikit. Saya akan berubah pemikiran negatif kepada yang lebih positif. Sebab pemikiran yang negatif tu iaitu saya rasa kalau saya gagal dalam segi matematik, maksudnya saya akan gagal dalam kehidupan saya. Saya tak akan berjaya dalam kehidupan saya. Tetapi pemikiran macam ni adalah salah punya, tidak rasional punya. Mungkin saya akan belajarlah dari pengalaman gagal tu untuk memajukan diri sendiri supaya belajar dari kegagalan, bukan terlalu rasa diri seorang yang gagal dalam kehidupan. Ya, sebab dalam kehidupan kita mesti ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi dalam kegagalan, satu kegagalan sahaja ke teaching matematik kan, satu kali sahaja. Ini tidak seeri serta dengan you kegagalan dalam kehidupan. Okey, faham cikgu. Jadi selepas kita bincangkan, Licin sudah tahu nak buat apa ke ataupun nak buat perubahan apa ke? Selepas bincangkan, saya rasa saya perlu berubah pemikiran saya. Sebab saya sedar pemikiran itu adalah tidak rasional punya. Mungkin saya boleh berfikiran yang lebih positif untuk mengubah perasaan yang sangat negatif tu, dan saya akan boleh lebih bersungguh-sungguh lah atau belajar daripada orang lain atau cikgu untuk memajukan keputusan matematik. Ya, sebab ini kali pertama Licin gagal. Tak semestinya gagal dalam kehidupan Licin. Jadi Licin juga rasa tidak bermotivasi kan, sebab ada satu kegagalan lah. Cikgu apa yang Licin rasa selepas kegagalan tu, apa perubahan nak Licin nak ubah macam tu? Perubahan dalam tingkah laku Licin lah, bukan dari segi pikiran. tingkah laku saya. Apa nak Licin nak berusaha untuk buat? Mungkin saya boleh memberi
perempuan bagi cikgu semasa kelas itu. Dan saya juga mencoba untuk membuat kerja rumah saya yang subjek matematik itu supaya saya lebih memahami lah macam mana saya nak buat soalan matematik dan tahu langkah dia yang macam mana. Cikgu nak tanya Li Ching, ada selain daripada guru yang mengajar di sekolah, Li Ching ada tuition tak? Ada sesi pertama tu saya ada cakap saya ada tuition kan, saya hanya ada tuition matematik lah. Oh, you tuition matematik saja. Ada saja yang lain tapi tuition matematik itu 1 hari 1 minggu. Oh, jadi dalam tuition matematik tu you ada fokus dalam tu tak? Tak. Sebelum ni ada, tapi gagal selepas kegagalan dalam subjek matematik itu saya terus tak ada motivasi untuk mendengar. Faham? Jadi cikgu rasa kalau Li Ching berasa macam tu, ini Li Ching boleh lagi lebih berusaha lah. Satu kegagalan tidak erti dengan Li Ching tidak berusaha. Ini menunjukkan Li Ching boleh lagi berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam subjek matematik lah. Okay. Dari segi tingkah laku, Li Ching tadi ada cakap nak menumpukan fokus dalam kelas kan. Ada lagi apa tak? Mungkin saya boleh tanya cikgu tentang soalan-soalan yang saya tak faham atau ketinggalan saya yang perlu mengajar tu. Jadi selepas tu Li Ching tak tanya cikgu kan soalan. Jadi cikgu rasa cara Li Ching memang sangat baik lah. Boleh cuba untuk bertanya cikgu sekolah lah. Kalau rasa cikgu ni tak boleh bantu, cikgu boleh cari lagi cikgu lain sebab dalam sekolah ni banyak cikgu lain kan, ada banyak guru boleh membantu anda. Jadi selepas perbincangan kita, apa Li Ching rasa perasaan anda? Saya berasa lebih yakin sikit lah terhadap diri sendiri sebab saya rasa tu satu kegagalan tu tak artinya saya akan terus gagal sepanjang umur, sepanjang kehidupan. So saya mungkin lebih yakin sikit dan saya juga lebih bermotivasi sikit untuk belajar dalam subjek matematik lah. Saya berasa sangat gembira lah selepas perbincangan dengan guru sebab cadangan tersebut saya rasa saya boleh buat dalam kehidupan saya. Jadi dalam ABCDE kita masuk dalam E kan. E ialah efek kesan. Means apa kita bincang tadi, ada apa perubahan dengan apa pemikiran yang baru Li Ching boleh dapatkan dalam sesi ini lah. Jadi cikgu nampak Li Ching ni nak berusaha untuk ubah fikiran yang tidak rasional seperti yang rasa dirinya tidak berguna dan bodoh. Ini bukan sesuatu yang memang salah lah, tapi ini nampaknya pemikiran Li Ching yang tak berapa rasional lah. Jadi cikgu nampak Li Ching nak berubah lah dalam selepas perbincangan kita tadi. Nampak Li Ching nak ubah dan ada pemikiran baru kan. Jadi Li Ching rasa sekarang lagi awak orang yang tidak berguna tak? Tak, saya rasa saya berguna. Jadi satu kegagalan ini bukan artinya dengan awak ni bodoh atau apa. Sebab saya nampak Li Ching juga pandai dalam banyak subjek kan. Subjek yang bahasa Cina. Dan apa lagi Li Ching rasa awak sendiri pandai kan? Kalau bagi saya juga pandai dalam sains dan juga pandai dalam
Malaysia saya pandai melukiskan. Ya. Dan saya juga pandai dalam sejarah yang perlu ingat, menghafal tu saya lebih pandai. Jadi dari sini kita boleh nampak Li Qing ni ada pemikiran, ada banyak perkara yang boleh Li Qing buat. Jadi satu kegagalan ini tidak serti dengan you tak pandai. Memang Li Qing pandai dalam sesuatu, tapi Li Qing boleh lebih berusaha dalam fokus dalam matematik lah. Kalau rasanya perlu bantuan, boleh jumpa dengan cikgu lah. Okay. Jadi cikgu nak berikan sedikit tugasan boleh tak? Boleh. Jadi sebab cikgu nampak Li Qing ni ada sedikit rendah diri lah, sebab nampak you macam tak beberapa yakin sebelum tu. Cikgu nak membina keyakinan Li Qing. Cikgu nak awak macam tulis diary, iaitu setiap hari boleh tulis lah perasaan Li Qing, apa perkara Li Qing yang sudah buat membuat Li Qing macam ada kepuasan hati, boleh tulis dalam tu. Dan apa emosi yang macam rasa tidak gembira tu ataupun apa, boleh tulis dalam diary tu lah. Setiap hari apa perasaan, apa yang Li Qing buat macam tu. Ini tugasan satu lah. Jadi dalam macam untuk meningkatkan keyakinan Li Qing, untuk macam tidak terlalu fokus kepada percakapan orang lain lah. Jadi macam boleh tak Li Qing setiap hari puji Li Qing sendiri, macam saya memang sangat baik, saya buat perkara ni, saya tolong ibu memasak, saya tolong rakan-rakan saya macam tu, boleh tak? Boleh. Jadi dalam Li Qing membuat perkara tu, Li Qing akan semakin menambahkan keyakinan diri. Okey, baik cikgu. Saya akan cuba buat. Jadi cikgu nak buat rumusan lah. Jadi cikgu nak awak terangkan apa yang Li Qing nak buat macam tu. Nak Li Qing rumuskan sedikit boleh tak? Okey. Pertama sekali cikgu ada bagi tugasan kan. Saya perlu mencatat apa perkara yang buat saya sangat pasti dan perasaan saya. Dan saya juga perlu tidak terlalu kisah tentang perkataan orang lain. Dan saya juga perlu berubah pemikiran yang negatif saya kepada yang lebih positif sikit. Itu satu kegagalan tu tak erti dia ada kegagalan semacam umur. Ada lagi ke situ macam Nak kena puji. nak kena puji setiap hari. Apa yang saya buat sangat baik itu saya kena puji diri sendiri. Ya, tiap-tiap hari pemakaian you sangat cantik, you boleh puji. Hari ni saya sangat cantik lah, macam tu, puji diri. Okay? Okey. 5 perkara lah cikgu. Jadi saya nampak dengan jelas Li Qing sangat boleh tahu apa yang boleh nampak Li Qing sudah ada pemikiran yang baharu dan yang tidak rasional tu sudah macam tinggalkan lah. Jadi selepas tu cikgu nak tahu tahap Li Qing lah. Jadi Li Qing boleh tak janji cikgu boleh buat perkara yang cikgu cakap tadi? Boleh, saya janji saya boleh buat cikgu. Jadi saya percaya dengan Li Qing ya. Jadi saya pada sesi yang ketiga cikgu nak tahu tahap macam proses Li Qing boleh tak? Boleh. Dan cikgu nak ambil tahu dari Li Qing boleh tak? Macam Boleh. pujian yang cikgu bagi tugasan tu. Okey, boleh. Okay. Jadi syabas dia dan terima kasih Li Qing sebab sudi untuk membuat perubahan sendiri ya. Saya nampak Li Qing ni ada macam pada mula-mula tadi macam
sangat rendah diri dan ada pemikiran yang tidak rasional, macam rasa kegagalan tu memang perkara sangat sangat tidak baik lah dalam kehidupan, macam tak boleh hidup lah macam tu. Dan sekarang macam nampak Li Ching ni ada berusaha untuk nak berubah macam tu, dan ada pemikiran yang lebih baik lah berbanding dengan sebelum tu. Jadi apa yang nak Li Ching kongsikan tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi ke? Tak. Okey ya. Dan cikgu, bolehkah cikgu tamatkan sesi? Boleh cikgu. Okey. Jadi cikgu sebelum tamatkan sesi, cikgu nak tegaskan lagi dengan etika kerahsiaan lah. Jadi dalam etika kerahsiaan ni, cikgu dia akan bukan rahsia lah, sebab perkara Li Ching pun tidak akan memudaratkan orang lain dan sesiapa kan, juga akan berpegang dengan etika kerahsiaan. Dan Li Ching juga akan nak buat apa? Nak buat tugasan saya. Li Ching nak buat tugasan dan memang janji dengan cikgu tidak akan membuka rahsia Li Ching sendirilah. Okey? Okey ya. Okey, itu sahaja daripada sesi ini, dan sesi kemudian kita akhir dengan tahu proses Li Ching lah. Okey. Okey, itu sahaja daripada kami, daripada cikgu. Jadi cikgu memang sangat gembira lah sebab Li Ching sudi datang, sudi untuk berubah dan sangat berusaha untuk memang buat perubahan dalam sesi ini lah. Cikgu nampak tahap Li Ching memang nak ada perubahan macam tu. Okey. Jadi kalau cikgu tamatkan sesi pada hari ini, okey tak? Okey. Okey ya? Okey, terima kasih Li Ching. Terima kasih, Okey, jumpa cikgu. lagi ya. Okey, Okey. bye.